Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas Najib Tun Razak kini sah kekal tinggal meringkuk di penjara dan selepas permohonan semakan Najib telah ditolak, ini berlaku dengan anak-anak Najib. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe bagi yang belum tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma. Saudara-saudara, menurut penganalisis politik, anak Najib perlu tampil bertahan legasi Najib. Yang menjadi persoalan kita sebelum kita teruskan ulasan ini, apa sebenarnya legasi yang ditinggalkan oleh Najib? Apa legasi ataupun kehebatan Najib yang menyebabkan legasinya gah pada waktu dia berkuasa? Ada orang menulis, apabila ditanya tentang legasi Najib, lebih ramai yang mengejek Najib. Mereka kata legasi Najib ialah 1MDB. Tetapi kita tak boleh nafikan, ada beberapa hal yang amat baik, cemerlang yang telah diberikan oleh Najib kepada Malaysia. Penganalisis politik mengatakan anak-anak Najib perlu tampil mempertahankan legasi bapanya. Saudara-saudara, siapakah anak Najib yang benar-benar berpotensi menggantikan Najib, yang mempunyai aura seperti Najib bosku? Adakah anaknya iaitu Noriana Najwa atau Nizar ataupun Nazifuddin yang akan meneruskan legasi Najib? Mereka bertiga ini akan bersaing dengan ramai pemimpin muda berkarisma dalam politik, kata penganalisis. Anak-anak Najib kini tampil ke depan, perlu tampil ke hadapan bagi memastikan legasi bekas Perdana Menteri itu terus kekal selepas beliau sudah kehabisan semua saluran untuk merayu sabitan kes rasuah SRC Internasional, kata penganalisis politik. Awang Azman Pawi dari Universiti Malaya berkata, melainkan Najib mendapat pengampunan diraja, Noriana Najwa, Nizar Najib dan Nazifuddin Najib perlu untuk mengambil alih tindakan atau tanggungjawab itu. Bagaimanapun, Awang Azman berkata beliau menjangkakan ketiga-tiga mereka berdepan kesukaran sekiranya mahu mendaki tangga politik seperti bapa mereka. Menjadi anak kepada bekas Perdana Menteri sudah tentu menjadi semakin tidak relevan kerana ketika ini semua dinilai pada persepsi, katanya kepada FMT. Ramai individu lebih muda dan berkarisma di padang yang semakin terbuka dan kompetitif. Pada pagi ini, Mahkamah Persekutuan dalam keputusan majoriti menolak permohonan Najib untuk menyemak semula sembahan atau sabitan hukuman dalam kes SRC. Beliau akan meneruskan hukuman penjara 12 tahun melainkan mendapat pengampunan diraja. Tunku Mohar Mokhtar dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia berkata, penglibatan Noriana dan Nizar sebagai dalam politik dilihat mudah kerana pengaruh bapanya yang masih lagi kuat. Bagaimanapun, mereka perlu berusaha sendiri untuk terus naik ke atas tanpa kehadiran bapa mereka. Ketiga-tiga anak Najib baru-baru ini dilantik ke beberapa jawatan dalam UMNO. Nizar sebagai Timbalan Ketua Pekan, adiknya Nazifuddin Ketua Bahagian Langkawi, dan Noriana dipilih sebagai Exco Puteri UMNO. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi, bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Adakah Sanusi Matnor menipu? Itu persoalan besar yang timbul dalam media sosial sekarang ini. Ianya berkaitan dengan dakwaan Sanusi bahawa beliau dilarang menghadiri anjuran atau majlis anjuran kerajaan persekutuan. Namun demikian, hari ini tampil Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi menyatakan bahawa kalau benar Menteri Besar Kedah itu
boleh sebar pekeliling yang melarang beliau menghadiri majlis anjuran Kerajaan Persekutuan, kata Zahid Hamidi. Saudara-saudara, Zahid Hamidi menyatakan tiada sebarang surat rasmi diberikan kepada Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Matdur berhubung dakwaan larangan terhadap beliau untuk menghadiri program Kerajaan Persekutuan. Bagaimanapun, Timbalan Perdana Menteri berkata, mungkin arahan itu disampaikan secara pribadi, bukan secara bertulis. Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah itu memberitahu beliau tidak dimaklumkan mengenai perkara itu. Kalau dakwaan itu benar, mungkin Menteri Besar Kedah itu boleh menyebarkan arahan atau pekeliling yang melarang beliau menghadiri mana-mana majlis anjuran Kerajaan Persekutuan, katanya. Beliau berkata demikian pada sidang akbar selepas majlis santunan kasih di Masjid Jamek Kampung Sungai Gersik di sini pada Khamis. Pada Rabu yang lalu, pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah itu menerusi Facebook miliknya mendakwa dilarang menyertai sebarang majlis anjuran Kerajaan Persekutuan, termasuk hadir pameran maritim dan aero angkasa antarabangsa Langkawi 2023 5 2023 pada 23 hingga 27 Mei depan. Saudara-saudara sekalian, itulah isu yang paling mengejutkan kita apabila Timbalan Perdana Menteri sendiri, iaitu Zahid Hamidi, telah pun menyatakan kalau benar Sanusi dilarang menghadiri majlis anjuran kerajaan, Sanusi kena sebarkan atau buktikan melalui surat ataupun pekeliling yang boleh menyatakan, mengesahkan beliau dilarang menghadiri majlis anjuran Kerajaan Persekutuan. Sekiranya tidak atau sekiranya tiada, maka bolehlah netizen teruskan andaian bahawa Sanusi mungkin berbohong. Sanusi mungkin hanya menjajah cerita dongeng yang tidak ada bukti. Tapi kalau ada bukti, ini satu perkara yang amat mengecewakan kita. Kerana pada pendapat saya, walaupun orang itu musuh politik, walaupun orang itu adalah orang daripada pembangkang, kerajaan tidak boleh melakukan seperti ini yang pilih kasih. Semua orang ahli parlimen, khususnya ketua-ketua kerajaan di mana-mana negeri, seharusnya, sepatutnya dilibat uruskan terus bersama dengan Kerajaan Persekutuan dan menjalin kerjasama yang lebih erat supaya negeri yang diwakili, sama ada menteri besar atau ketua menteri, akan mendapat kebaikan ataupun mendapat bantuan selari dengan Kerajaan Persekutuan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.